Bismillahirrahmanirrahim. Percubaan 1 2 3. Percubaan 1 2 3. Tuan-tuan boleh komen suara dengar atau tidak? Percubaan 1 2 3. Bismillah. Hello. Percubaan 1 2 3. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Amy yang memberikan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan menyambung sesi kuliah kita membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan pada malam ini kita akan masuk pada topik Kitabatus Sunnah fi asr tabi'in. Penulisan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman era tabi'in. Seperti mana yang kita ketahui takrif sahabat dan tabi'in yang kita pernah bincangkan dahulu, cuma saya nak bagi sedikit refresh pada kita, mungkin sebahagian pada kita kurang jelas makna sahabat dan tabi'in. Sahabat ialah takrifnya man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik hatta walau taqallala biriddah, seperti mana kata Ibn Hajar rahimahullah. Sahabat ialah orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda dan mati dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebahagian dari mereka pernah terlibat dengan riddah. Itu takrif sahabat. Manakala tabi'in ialah alladhi laqiya ahadan minas sahabah. Tabi'in alladhi laqiya ahadan minas sahabah wa huwa muslim thumma mata 'ala al-islam. Ini takrifnya. Tabi'in ialah orang-orang yang pernah bertemu dengan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beragama Islam, dalam keadaan dia seorang muslim, kemudian mati dalam keadaan Islam. Itu adalah tabi'in. Jadi perbincangan kita pada malam ini ialah penulisan sunnah pada zaman tabi'in, iaitu pada zaman orang-orang yang bertemu dengan sahabat, atau dengan bahasa mudah pada zaman anak-anak murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lepas kita dah bincangkan bahawa sebelum kita membincangkan tentang penulisan, sejarah penulisan, kita bincangkan tentang hukum menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat kepada hukum penulisan hadis, kita akan temukan dua hadis yang agak kontradik. Hadis yang sebahagian daripada hadis melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat menulis hadis, seperti mana hadis Abu Sa'id Al-Khudri
Dan itulah riwayat, walaupun ada 3 lafaz namun semuanya datang daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Itulah riwayat yang sahih yang melarang sahabat daripada menulis, Nabi melarang sahabat daripada menulis sunnah atau menulis hadis Nabi SAW. Dan lain daripada itu ialah hadis-hadis yang membenarkan hadis, dan ada hadis yang membenarkan. Jadi sekarang kita jumpa hukum, bila hukum kita akan rujuk kepada dalil Al-Quran dan sunnah. Dan sudah pasti berkaitan dengan penulisan, kita akan rujuk tentang sunnah Nabi SAW. Kita akan dapati bahawa hukum menulis hadis itu ada 2 hadis. Ada hadis yang melarang seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan ada hadis yang menyuruh dan membenarkan, iaitu hadis Abdullah bin Umar, hadis berkaitan dengan Abi Syah, hadis-hadis yang lain yang telah kita bacakan. Jadi apakah pendirian ulama? Ulama kemudian semuanya ijma' mengatakan bahawa hukumnya diharuskan menulis hadis, malah sampai kepada disunatkan atau diwajibkan. Malah pada zaman tertentu ia jadi wajib, dan sampai pada zaman kita wajib. Iaitu mereka ijma' bahawa wajib menulis sunnah Nabi SAW. Jadi kenapa dikatakan wajib sedangkan ada hadis yang melarang? Ada ulama mengatakan, ada beberapa jawapan ulama. Anda sebutkan sekali imbas apa yang telah kita bacakan pada minggu lepas. Pandangan pertama, mereka mengatakan bahawa larangan penulisan itu pada awal Islam. Kemudian dinasahkan larangan tersebut berdasarkan kepada hadis-hadis yang membenarkan, kebanyakannya pada akhir kehidupan Nabi SAW, seperti hadis Abi Syah ketika Nabi dalam Hajjatul Wada' atau Hajjatul Wida'. Jadi mazhab pertama mereka mengatakan bahawa larangan itu telah dimansuhkan. Mazhab yang kedua, mereka mengatakan bahawa hadis yang melarang itu ada illah. Illahnya adalah illah ma'lul bil waqfi, iaitu mauquf, iaitu bukan hadis tapi itu hanya pandangan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bukan kata-kata Nabi SAW. Pandangan ini dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan isyarat. Pandangan ketiga, mereka mengatakan bahawa hadis kedua-dua hadis sahih dan kedua-dua hadis tidak termansuh, masih terpakai sehingga ke akhir zaman, iaitu hadis yang melarang dan hadis yang menyuruh. Cuma bagaimanakah mereka menjawab kontra apa yang dilihat seperti adanya contradiction? Mereka memberi beberapa pandangan. Jadi semua ulama Islam berijma' bahawa penulisan hadis itu dibenarkan, malah sampai pada tahap diwajibkan. Cuma mereka memberikan pandangan terhadap hadis yang melarang. Jadi ada yang kata nasakh termansuh, ada yang kata hadis itu ma'lul, ada illah iaitu waqfi, itu pandangan peribadi sahabat, pandangan peribadi Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang ketiga ialah ulama mengatakan bahawa hadis kedua-duanya sahih, tidak termansuh dan juga bukanlah mauquf. Namun hadis melarang ada tempatnya, hadis yang membenarkan ada tempatnya. Hadis larang, mereka jawab hadis larang, pandangan pertama bila ditanya, jadi tempatnya kat mana? Pandangan pertama atau jawapan pertama, mereka mengatakan bahawa larangan itu kepada orang-orang yang menulis sunnah Nabi bercampur dengan Quran dalam satu sahifah, dalam satu buku catatan, dalam satu catatan ditulis, dengar pada perkataan Nabi Al-Quranul Karim, tulis, kemudian dengar perkataan Nabi, tulis lagi. Jadi Nabi sampaikan Al-Quran dan Nabi juga bercakap, iaitu menyampaikan sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW melarang orang yang menulis satu mushaf ataupun satu lembaran kertas, mereka catat Al-Quran, kemudian mereka catat juga perkataan Nabi. Maka Nabi larang supaya tidak tercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini pandangan ulama yang cuba menggabungkan antara kedua. Situasi kedua, sebahagian pada ulama mengatakan, memberikan taujih kepada kaedah jamak. Mereka mengatakan bahawa larangan penulisan hadis pada zaman Nabi SAW khusus pada waktu penurunan Al-Quranul Karim. Tadi kata larangan, jawapan pertama khusus pada orang-orang yang tulis pada satu mushaf. Jawapan kedua ialah larangan tersebut ketika Al-Quran diturunkan. Dan Nabi SAW membenarkan sahabat menulis apabila telah
terhentinya Al-Quranul Karim, iaitu Quran tidak diturunkan lagi. Pandangan ketiga, dalam menjamakkan dua hadis ini, mereka mengatakan bahawa Nabi SAW melarang sahabat daripada menulis sunnah kerana Nabi minta sahabat fokus kepada Al-Quranul Karim. Kerana peringkat awal bila Quran itu masih turun, Al-Quran lebih patut diutamakan kerana dia adalah matan yang wajib dihafal. Matan ataupun perkataan yang wajib dihafal. Jadi Nabi SAW meminta sahabat atau menyuruh sahabat supaya hafal Al-Quran melebihi perkara yang lain, termasuk sunnah Nabi SAW. Dan jawapan yang keempat dalam menggabungkan antara hadis yang melarang dan menyuruh ialah Nabi SAW melarang orang-orang yang kuat hafalannya untuk menulis hadis, namun Nabi membenarkan orang-orang yang tidak kuat hafalannya. Seperti mana Nabi arahkan kepada sebahagian sahabat, tuliskan kepada Abi Syah, kerana Abi Syah mengatakan bahawa aku telah tua dan aku tidak menghafal kata-katamu, maka Nabi suruhkan tuliskan untuk Abu Syah, untuk Abi Syah ataupun Abu Syah. Jadi ini adalah apa yang kita bacakan pada minggu lepas berkaitan dengan penulisan sunnah, hukum penulisan sunnah. Dan kita telah sabitkan bahawa pada zaman Nabi SAW sahabat menulis, seperti mana disebutkan Abdullah bin Amr dan sebagainya yang kita dah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Dan kemudian pada zaman sahabat ditemukan banyak sahifah yang ditulis oleh sahabat, iaitu buku-buku catatan yang ditulis oleh sahabat, helaian-helaian kertas, dipanggil sebagai sahifah, dipanggil sebagai suhuf, dicatatkan hadis-hadis Nabi SAW, iaitu sahifah Abu Bakar, sahifah Ali bin Abi Talib, sahifah Abdullah bin Amr al-As. Begitu juga buku-buku, kertas-kertas surat, kertas-kertas catatan yang dikirimkan antara sahabat ke sahabat yang lain untuk bermuzakarah hadis, untuk mengingatkan hadis. Antaranya tulisan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu kepada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kirimkan hadis kepada dengan penulisan. Begitu juga ditemukan penulisan Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu menulis hadis-hadis Nabi dan juga hukum-hukum yang diputuskan oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman dikirimkan kepada Al-Marwan bin Al-Hakam. Dan ditemukan juga penulisan surat yang ditulis oleh Zaid bin Al-Arqam yang dikirimkan kepada sahabat baginda, iaitu Anas bin Malik. Zaid bin Arqam sahabat Nabi, Anas pun sahabat Nabi. Untuk bermudarasah, mereka untuk mengingatkan, Zaid bin Arqam tuliskan hadis-hadis yang dihafal daripada Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Jadi didapati baru pada zaman sahabat wujudnya sahifah-sahifah dan catatan-catatan kertas yang ditulis. Ini dari segi penulisan sunnah pada zaman sahabat. Hari ini kita masuk pada zaman tabi'in. Seperti mana kita ketahui bahawa tabi'in rahimahumullah, mereka adalah anak murid sahabat, dan kita tahu bahawa mereka telah berjuang sehabis-habisnya untuk mempertahankan hadis Nabi SAW, untuk menjaga, memelihara keaslian agama ini melalui sumbernya, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh rujuk dalam nota pada muka surat 142. Pada muka surat 142 saya baca sekali imbas dan berikan makna sekali imbas. Dan saya taklik, berikan komen pada tempat yang perlu. Al-Matlabul Thalith, Kitabatus Sunnah fi Asr Tabi'in. Topik ketiga ialah penulisan sunnah pada zaman tabi'in. Talaqqat tabi'una sunnata an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa badhalu fi khidmatiha wa hifziha wa nashriha juhudan kabira. Para tabi'in menerima sunnah Nabi SAW daripada sahabat, dan mereka berkhidmat pada hadis dan memeliharanya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Wantasharat al-kitabah wa tawassa'a fiha wa in wujida min at-tabi'in man kana yakrahuha. Maka tersebarlah penulisan hadis Nabi SAW sehingga ramai yang menulis. Tidak seperti zaman sahabat tidak berapa ramai yang menulis. Pada zaman tabi'in sehingga ramai yang menulis, walaupun didapati sebahagian daripada tabi'in tetap tidak menggalakkan penulisan hadis kerana sebab-sebab tertentu. Sebab yang ditakutkan, dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran, dan dikhawatirkan manusia bergantung kepada penulisan sehingga tidak menghafal. Seperti yang berlaku pada zaman kita, kebanyakan kita
tidak menghafal hadis-hadis Nabi SAW, tidak menghafal dalil kerana mengandalkan adanya penulisan, adanya kitab atau adanya boleh rujuk pada Google, rujuk kepada library-library secara online dan sebagainya. Jadi bila seseorang itu bergantung pada penulisan, menyebabkan kualiti hafalan itu kurang, kerana mereka adanya perkara yang diandalkan, disandarkan kepada penulisan. Sebab tu Syekh kata, lakin kana dhalika asbaban muayyanah kama taqaddam ma labitha anzala aktsaruha. Memang ada sebahagian tabi'in yang tidak menggalakkan penulisan sunnah Nabi SAW, namun disebabkan oleh sebab-sebab yang telah kita sebutkan, disebutkan dalam yang berkaitan dengan yang kita bacakan tadi, iaitu sebab-sebab seperti sebab yang disebutkan pada zaman sahabat, iaitu takut orang campur Al-Quran dengan hadis, takut orang tinggalkan hafalan, kemudian sibuk hanya dengan penulisan, hanya tinggal ilmu fil sutur la fil sudur, tinggal ilmu hanya dalam kertas-kertas, bukan dalam dada manusia, dengan sebab-sebab yang lain. Namun setelah dilihat sebab-sebab yang dikhawatirkan, yang kebanyakannya hilang. Artinya sebab kata bercampur Quran tidak ada. Sebab Osman dah tuliskan Quran, dah kumpulkan Quran, dan ada mushaf yang rasmi, dan ketahui bahawa Quran tidak ada lagi yang mampu, tidak ada lagi percampuran mana-mana kata Quran, sebab Quran dah dikumpulkan satu mushaf dan telah dicatatkan, disebarkan ke seluruh dunia Islam. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran terhadap percampuran Al-Quran. Dan yang kedua, hajat yang terlalu banyak, dan hajat yang tersangat untuk penulisan hadis, kerana ramai sahabat Nabi SAW yang meninggal, tinggal pada zaman hujung tabi'in. Kalau ramai sahabat yang meninggal, dikhawatiri ilmu juga hilang atau hadis hilang bersama dengan kematian sahabat. Sebab tu kata Syekh, washtaddatis hajatu lil kitabati lintisharati riwayat wa kasrati asma' wal ansab. Pada zaman tabi'in berlakunya hajat yang tersangat kepada penulisan hadis. Kerana pertama kematian sahabat, dan kedua Syekh kata kerana riwayat yang banyak. Riwayat yang banyak. Bila makin lama, makin ramai yang kumpul. Bila kumpul terdapat daripada hadis yang begitu banyak. Pada zaman sahabat, mereka bertemu dengan sahabat Nabi SAW, ilmu banyak mereka tahu direct, namun mereka tidak catatkan, tidak banyak yang mencatatkan. Pada zaman tabi'in, mereka menghafal, kumpul ilmu pada sahabat yang pertama, sahabat kedua, sahabat ketiga, ramai sahabat, menyebabkan riwayat banyak hadis-hadis Nabi SAW, takut adanya lupa, sebab manusia biasanya sifatnya lupa. Riwayat yang begitu banyak, wa kasratul asma', manakala nama perawi-perawi makin banyak. Makin banyak nama perawi. Oleh kerana riwayat yang banyak, perlu dihafal nama rawi. Makin lama makin panjang. Makin panjang senarai rawi dan perlu kaji riwayat yang ramai. Wal ansab, dan juga banyak pula nisbah nama keturunan yang banyak. Jadi menyebabkan percampuran antara ada nama orang yang nama sama, kemudian keturunannya yang pelbagai, menyebabkan hajat kepada penulisan hadis itu perlu. Supaya bila ditulis hadis dalam satu mushaf dan ditemukan mushaf tersebut ataupun dalam satu sahifah, dan diketahui sahifah itu sahifah yang sahih, maka tak perlu lagi kepada sanad. Mana tidak perlu hajat yang begitu kuat kepada sanad, kerana ianya telah tercatat dalam satu sahifah. Seperti zaman kita sekarang, apabila Imam Bukhari rahimahullah telah tuliskan Sahih Bukhari, kita tak perlu cari sanad. Tak perlu cari sanad daripada kita sampai kepada Imam Bukhari. Cukup untuk kita dapatkan nuskhah yang sahih, yang disabitkan kesahihannya buku Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hajat kepada pengumpulan hadis dalam satu buku itu dapat memendekkan sanad, dapat pendekkan sanad, dan dapat pelihara hadis dengan lebih efisien, kerana nama perawi yang ringkas. Begitu juga dapat mengumpulkan riwayat yang banyak tanpa dikhawatiri kepada lupa, kerana manusia sentiasa lupa. Betul kata Syekh lagi, wa kutibat fi hadzal asr fi hadzal asri suhufun kathiratun minha, dan pada zaman ini dicatatkan banyak suhuf. Suhuf artinya catatan, helaian kertas. Antaranya Sahifah Sa'id bin Jubair. Sahifah Sa'id bin Jubair. Antara sahifah yang ditulis pada zaman tabi'in, mana Sa'id bin Jubair ialah tabi'in, sayyidut tabi'in.
antara tabi'in terbaik, malah tabi'in terbaik di Makkah Al-Mukarramah. Anak murid Ibnu Abbas. Beliau berasal dari Kufah namun berguru dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Meninggal pada tahun 95. Jadi Sa'id bin Jubair adalah tabi'in kerana anak murid Sa'id bin Jubair As-Sadi, anak murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, juga berguru dengan Abdullah bin Umar dan juga berguru dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhum, begitu Ibn Zubair. Ini semua guru-guru Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair salah seorang dari tabi'in yang agung, tabi'in yang besar. Kelas tabi'in ada tabi'in yang kibar, yang besar, ada yang sigar, yang kecil, iaitu yang datang kemudian, yang sempat, yang ketika kanak-kanak, ketika jumpa sahabat di zaman kanak-kanak. Sa'id bin Jubair jumpa dengan sahabat dalam keadaan beliau adalah orang dewasa. Sa'id bin Jubair ada tulis mencatatkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada guru-gurunya, iaitu ada hadis yang diambil daripada Abdullah bin Abbas, hadis yang dikumpulkan daripada Aisyah, hadis dikumpulkan daripada Abdullah bin Umar, hadis yang dikumpulkan daripada Abdullah bin Zubair, dicatatkan dalam sahifah Sa'id bin Jubair. Dan ditemukan juga sahifah Mujahid bin Jabr. Sahabat kepada Sa'id bin Jubair, rakan seguru Sa'id bin Jubair ialah Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr salah seorang daripada anak murid Abdullah bin Abbas. Malah beliau adalah Sayyidul Qurra. Beliau adalah antara Syekhul Qurra atau Sayyidul Qurra wal Mufassirin. Dalam tafsir kita sering jumpa pandangan Mujahid bin Jabr. Bila sebut Mujahid bin Jabr iaitu anak murid kanan Abdullah bin Abbas. Mujahid telah mencatatkan hadis-hadis Nabi SAW dalam sahifah khusus. Mujahid meninggal pada tahun 104 Hijriah di kalangan tabi'in. Dan Mujahid adalah guru kepada Qurra. Sebab tu kalau siapa yang baca qiraat, iaitu kalau tengok kepada guru kepada anak murid Mujahid ini, antaranya Ibnu Katsir, Ad-Duri, Abu Amr, begitu juga Ibnu Muhaisin, semua sekali adalah anak murid kepada Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr beliau menuliskan sahifah. Dalam sahifah beliau mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada beliau catatkan beberapa hukum yang diambil daripada Abdullah bin Abbas. Begitu juga ada sahifah Hisham bin Urwah. Sahifah Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah adalah tabi'in kecil. Kalau Sa'id bin Jubair dan Mujahid bin Jabr tabi'in yang besar, Hisham bin Urwah adalah anak kepada Urwah bin Az-Zubair. Anak kepada Urwah bin Az-Zubair. Ayah beliau Urwah bin Az-Zubair adalah tabi'in besar, dan anak beliau Hisham bin Urwah adalah tabi'in. Kedua-duanya tabi'in. Ayah tabi'in, anak pun tabi'in. Cuma anak bertemu dengan sahabat, sempat bertemu dengan Abdullah bin Az-Zubair, berguru dengan bapa saudara beliau sendiri, iaitu Abdullah bin Az-Zubair ketika beliau kanak-kanak. Jadi beliau adalah tabi'in yang kecil, iaitu bertemu dengan sahabat ketika umur beliau kecil. Dan sahifah Hisham bin Urwah ini mencatatkan hadis-hadis yang didengar daripada sahabat dan didengar daripada tabi'in yang lain, anak murid sahabat Nabi SAW. Okey. Ini adalah tiga suhuf yang ditemukan, yang dicatatkan, ditulis pada zaman tabi'in. Wa fi akhir hadzal jail amara Umar bin Abdul Aziz bi kitabati sunnah. Di sini catatan penting. Dan pada akhir generasi ini, itu pada akhir zaman generasi tabi'in, Umar bin Abdul Aziz mengarahkan supaya dituliskan sunnah. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Abdullah bin Dinar. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya, iaitu dalam Kitabul Ilmi, dalam bab kaifa yuqbadul ilm, dalam an Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Dinar Al-Adwi Al-Madani, salah seorang ulama tabi'in besar di Madinah Al-Munawwarah. Abdullah bin Dinar meriwayatkan, beliau kata, kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakar bin Hazm. Telah tertulis, Umar bin Abdul Aziz
telah menulis sepucuk surat kepada Abi Bakar bin Hazam. Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, menulis kepada Abi Bakar bin Hazam, anak murid beliau. Walaupun dari segi umur Abu Bakar bin Hazam lebih tua daripada Umar bin Abdul Aziz, namun didapati ada beberapa hadis yang Abu Bakar bin Hazam riwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz. Di Umar bin Abdul Aziz ketika itu menjadi khalifah. Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, iaitu ketika sekitar tahun 99 Hijriah sehingga tahun 102 Hijriah. Dan Umar bin Aziz dilantik menjadi khalifah menggantikan Sulaiman ketika tahun 99 Hijriah hingga tahun 102 sebelum beliau meninggal pada tahun 102 Hijriah kerana termakan racun atau diracun. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika zaman pemerintahan beliau, iaitu pada tarikh sekitar 99 Hijriah sehingga tahun 102 Hijriah, menulis sepucuk surat kepada Abi Bakar bin Hazam, Umar bin Aziz seorang tabi'in menuliskan surat kepada tabi'in, dan kedua-duanya adalah tabi'in yang besar. Umar bin Aziz tabi'in, begitu juga Abu Bakar bin Hazam. Umar bin Aziz, kenapa beliau tabi'in? Kerana beliau mengambil ilmu daripada Abdullah bin Umar. Beliau mengambil ilmu daripada bapa atuk saudara beliau, tapi beliau panggil sebagai khal, bapa saudara daripada Abdullah bin Umar. Beliau juga meriwayatkan daripada beberapa hadis daripada Aisyah, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain. Lebih kurang 8 orang disebutkan guru Umar bin Abdul Aziz di kalangan sahabat Nabi SAW. Beliau ketika menjadi khalifah menulis sepucuk surat kepada Abu Bakar bin Hazam. Abu Bakar bin Hazam juga adalah tabi'in, adalah seorang ulama tabi'in, dan Abu Bakar ketika itu menjadi gubernur Madinah Al-Munawwarah. Ketika zaman Sulaiman dan juga zaman Umar bin Aziz, Abu Bakar bin Hazam Al-Ansari dilantik menjadi gubernur Madinah. Dan sebagai faedah, satu-satunya gubernur Madinah yang di kalangan kaum Ansar pada zaman khalifah Islam ialah beliau, Abu Bakar bin Hazam Al-Ansari, iaitu di kalangan kaum Ansar. Beliau adalah anak murid kepada Abdullah bin Umar, anak murid kanan, dan anak murid Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Apa beliau tulis? Beliau tulis, "Undur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu." Kata beliau, kata Umar bin Aziz kepada Abu Bakar dalam suratnya, lihatlah, perhatikanlah, ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya wujud hadis Nabi SAW, faktubhu, hendaklah kamu catatkan. Fa inni khiftu durusal ilmi, sesungguhnya aku takut ilmu itu akan hilang. Bila sebut ilmu adalah sunnah, aku takut sunnah itu akan hilang. Wa dhahabal ulama, dan aku takut ulama juga meninggal. Takut tak sempat dicatatkan ilmu, tak sempat dicatatkan sunnah-sunnah, dan ulama meninggal. Bila seorang tabi'in menyebutkan ulama, artinya sahabat Nabi SAW. Jadi Umar bin Aziz takut ramai sahabat yang meninggal. Umar bin Aziz sendiri pun hanya sempat berguru dengan lebih kurang 8 orang sahabat. Jadi ada di kalangan yang hidup pada zaman tersebut yang bertemu dengan ramai dengan sahabat, termasuk Abu Bakar bin Hazam lebih ramai gurunya di kalangan sahabat berbanding dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau minta supaya beliau tulislah hadis Nabi SAW, aku takut ilmu hilang dan aku takut ulama meninggal, iaitu sahabat meninggal dan juga ulama-ulama besar di kalangan tabi'in. Wala taqbal illa hadithan Nabi SAW. Kata Umar bin Abdul Aziz, dan jangan kamu terima perkataan-perkataan kecuali hadis Nabi SAW, iaitu pisahkan hadis Nabi SAW daripada kata-kata yang lain. Jangan kamu tulis, jangan kamu terima, iaitu maksudnya bila kumpulkan ulama, catatkan sahaja apa yang diperkatakan atau yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian arahan beliau lagi, wal tufshul ilma, dan hendaklah disebarkan ilmu tersebut.
bukan catat sahaja, hendaklah sebarkan, iaitu wujudkan. Lepas dicatatkan hadis Nabi SAW, hendaklah diwujudkan kelas-kelas, halaqah-halaqah untuk menyebarkan ilmu. Ini arahan Umar Abdul Aziz kepada Abu Bakar bin Hazam. Walitajlisu hatta man la ya'lam, dan hendak walitajlisu hatta ya'lama man la ya'lam, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Dan hendaklah kalian duduk tuntut ilmu dan mengajarkan ilmu sehingga orang-orang yang tidak mengetahui sunnah mengetahui sunnah. Sesungguhnya ilmu itu akan hilang apabila disembunyikan. Ini kata-kata Umar bin Abdul Aziz kepada Abu Bakar bin Hazam. Inilah pentingnya pemerintah di kalangan orang-orang yang berilmu. Kita memilih pemerintah di kalangan orang-orang yang berilmu dan mengambil berat tentang ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau menjadi khalifah, jasa beliau, walaupun beliau hanya sempat memerintah dalam masa 2 tahun, 2 tahun lebih, sekitar 2 tahun, belum tak sampai 3 tahun beliau memerintah, namun jasa beliau, jasa besar beliau ialah beliau telah mengasaskan suatu perkara yang sangat penting, yang berkepentingan kepada umat. Puncanya kenapa? Sebab beliau di kalangan penuntut ilmu, beliau di kalangan ulama, beliau di kalangan orang-orang yang mementingkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggunakan kuasa beliau, menggunakan kesempatan, nikmat kuasa yang diberikan kepada beliau untuk berkhidmat kepada agama ini. Dan ini patut difikirkan oleh semua pemimpin-pemimpin Islam. Selain daripada kita berjasa kepada cerita tentang ekonomi, jasa kepada kita nak buat jasa kepada bidang-bidang lain, jangan lupa pastikan tiap-tiap pemimpin yang memimpin umat ini, di mana sekalipun, pastikan sediakan satu jasa yang dilihat yang anda telah menolong dan membantu agama ini. Jasa yang besar. Tiap-tiap pemimpin wajib fikirkan apakah jasa yang anda lakukan kepada agama ini ketika anda memimpin. Dan ini sangat penting. Dan kita lihat kepada sejarah-sejarah zaman dahulu, tiap-tiap pemimpin yang memimpin, mereka akan fikirkan apakah yang mereka mampu berkhidmat terhadap agama ini. Dan perasaan ini wajib ditanamkan kepada semua umat Islam, sehingga apabila di kalangan mereka dilantik menjadi pemimpin, tatkala mereka memiliki apa-apa sahaja nikmat, sama ada dalam nikmat dalam kepimpinan, mendapat nikmat menjadi ketua jabatan, menjadi dekan, atau menjadi ketua universiti, atau menjadi guru, pastikan ada jasa kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pada akhir zaman tabi'in. Jadi Umar bin Abdul Aziz, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau di kalangan tabi'in yang kecil, beliau meminta kepada Abu Bakar bin Hazam untuk mencatatkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi arahan tadi kepada Abu Bakar bin Hazam untuk mencari kumpul hadis. Kemudian Abu Bakar bin Hazam telah beliau cari orang yang paling alim ketika itu adalah, dilihat orang yang diberikan tugas untuk mencatat ketika itu adalah Az-Zuhri, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, atau kita panggil Ibn Shihab Az-Zuhri. Az-Zuhri diberikan tugas untuk mencatatkan hadis Nabi SAW. Qala Az-Zuhri, kemudian Zuhri berkata, Amarana Umar bin Abdul Aziz bi jam'i sunan fakatabnaha daftaran faba'atha ila kulli ardin laha faba'atha ila kulli ardin lahu 'alayha sultanu daftara. Kata Az-Zuhri, amarana Abdul Aziz bi jam'i sunan. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan aku mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah Nabi dikumpulkan daripada ulama-ulama, daripada sahabat-sahabat, daripada tabi'in yang menghafal hadis Nabi SAW. Fakatabnaha daftaran. Maka aku catatkan daftar. Ini beberapa nuskah. Tiap-tiap nuskah, bukan satu nuskah, boleh dikumpulkan dan disalin kopi ulang, disalin ulang. Okey. Daftaran, satu buku, dikumpulkan beberapa buku. Faba'atha ila kulli ardin lahu 'alaiha sultan daftara. Maka dikirimkan kepada tiap-tiap
tempat di atas muka bumi ini yang dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz arahkan Ibn Shihab Az-Zuhri, selepas arahan diberikan kepada Abu Bakar bin Hazm, kemudian dilantik Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri menuliskan sunnah, kemudian disalin catatan tadi, buku tadi disalin, kemudian dikirimkan kepada negara-negara Islam. Dikirimkan satu nuskhah ke Mekah, satu nuskhah ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir, dan kita tahu pada zaman tersebut hampir 2/3 dunia berada di kuasa Islam, dan sahifah-sahifah ini atau daftar-daftar hadis ini tersebar dan disebarkan dan dikenali. Malah sebahagian daripadanya masih dicatatkan disalinkan dalam sebahagian daripada kitab-kitab yang membincangkan tentang perkara ini. Wa hadhihi al-kitabah hiya awwalu tadwinin syamil lis-sunnah. Dan inilah dia kitabah, penulisan yang dibuat oleh Az-Zuhri ini adalah pengumpulan syamil, pengumpulan secara menyeluruh sunnah, pengumpulan sunnah pada satu mushaf yang pertama. Bila ditanyakan dalam bahasa Arab ni ada istilah dalam penulisan hadis, kita kena hafal 3 perkataan. Hafal 3 perkataan. Pertama, kitabah, itu penulisan. Yang kedua, tadwin. Tadwin itu pengumpulan. Dan ketiga adalah tasnif, iaitu penulisan, ataupun tasnif adalah penulisan. Jadi ada kitabah, ada tadwin, dan ada kitabah, tadwin, dan juga tasnif. 3 perkara. Kitabah, catatan sekadar menulis catatan, itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada zaman sahabat yang dikenali sebagai sahifah-sahifah ataupun kitabah, risalah-risalah. Catat. Jumpa hadis Nabi, catat. Namun tak dikumpulkan semua, dicatatkan dengan jumlah yang sedikit. Kemudian berlakunya tadwin. Itu orang pertama yang melakukan tadwin ialah Ibn Shihab Az-Zuhri dengan arahan Umar bin Abdul Aziz dan arahan Abu Bakar bin Hazm. Okay. Az-Zuhri kumpulkan hadis dalam satu buku. Jumlahnya banyak. Semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. Hadis pertama, kedua, ketiga yang diketahui pada zaman beliau. Az-Zuhri telah mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada beliau dan yang ada pada ulama-ulama yang berada di Madinah Munawwarah ketika itu, kerana kebanyakan sahabat tinggal di Madinah Munawwarah dan mengajarkan, kan, sahabat-sahabat yang tua seperti Anas bin Malik, seperti Abu Hurairah dan sebagainya, mereka tinggal di Madinah. Jadi dikumpulkan hadis dalam satu daftar, kemudian disalinkan, dan di sini dipanggil sebagai tadwin, iaitu pengumpulan hadis. Pertama, penulisan hadis dalam zaman sahabat. Di zaman ini, pada zaman tabi'in, pada akhir zaman tabi'in, ketika zaman Ibn Shihab Az-Zuhri telah membuat pengumpulan hadis atau dipanggil sebagai tadwin sunnah, iaitu mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma mujarradul kitabati wat taqyidi fabada'a qabla dhalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama mar. Manakala sekadar mencatatkan dan juga menulis hadis itu telah pun bermula sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita telah bincangkan. Wa amma ma jaa an ba'd as-salafi anna awwal man dawwana sunnah Az-Zuhri fa muraduhum annahu awwal man dawwanaha fi diwan syamil la awwal man qayyadaha wa katabaha. Dan apabila ditemukan pandangan salaf yang mengatakan bahawa orang yang pertama yang mentadwinkan sunnah, orang pertama yang mengumpulkan sunnah adalah Az-Zuhri, maksudnya adalah Zuhri adalah orang yang pertama mengumpulkan hadis Nabi dalam satu catatan, dalam satu buku, bukan orang yang pertama menulis. Sebab sudah pasti yang pertama menulis adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana hunaka muhawalatun li jam'i sunnati qabla Umar bin Abdul Aziz. Dan sesungguhnya ada percubaan untuk mengumpulkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perintah Umar bin Abdul Aziz. Wa hiya muhawalatu walidihi Abdul Aziz bin Marwan, iaitu percubaan yang dilakukan oleh bapa Umar bin Abdul Aziz sendiri, iaitu Abdul Aziz bin Marwan.
Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Faqad rawa Laits ibn Sa'ad Laits bin Sa'ad telah meriwayatkan, dia salah seorang tabi'in agung, iaitu salah seorang daripada sayyidut tabi'in, orang-orang yang paling agung di kalangan tabi'in. An Yazid ibn Abi Habib, daripada Yazid bin Habib juga, Yazid bin Abi Habib Al-Azdi, di kalangan tabi'in yang besar, tabi'in yang agung, anak murid kepada ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Yazid bin Abi Habib. Anna Abdul Aziz bin Marwan kataba ila Kathir bin Murrah Al-Hadrami, bahawa Umar bin Abdul Aziz menulis satu surat kepada Kathir bin Murrah Al-Hadrami. Kathir bin Murrah Al-Hadrami seorang tabi'in mukhadram. Tuan-tuan terima istilah mukhadram. Mim, kha, dad, ra, mim. Kathir bin Murrah Al-Hadrami, Kathir bin Murrah Al-Hadrami merupakan seorang mukhadram, seorang tabi'in hukumnya, walaupun beliau lahir pada zaman Nabi SAW masih hidup. Mukhadram artinya, mukhadram ialah seorang yang lahir pada zaman Nabi SAW dan beragama Islam, namun tak sempat berjumpa dengan Rasulullah, tak sempat berjumpa dan berguru dengan Rasulullah, oleh kerana tempat. Kerana kita tahu bahawa Kathir bin Murrah ni tinggal di Kufah, di Iraq, sebahagian di Iraq itu di Kufah atau di Basrah. Jadi Kathir bin Murrah Al-Hadrami seorang mukhadram yang bertemu dengan ramai sahabat. Okay. Jadi Abdul Aziz bin Marwan, bapa kepada Umar bin Abdul Aziz, menulis surat kepada Kathir bin Murrah Al-Hadrami, seorang ulama besar tabi'in pada zaman tersebut, seorang mukhadram. Wa kana qad adraka bi Hims 70 badriyan. Saya minta maaf, saya sebut Iraq tadi, mana di Syam. Minta maaf. Kathir bin Murrah Al-Hadrami di Syam, bukan di Iraq. Dia tinggal di Syam. Beliau telah sempat bertemu di Hims, salah satu tempat di Syam, di Syria. 70 badriyan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu 70 orang sahabat di kalangan Ahli Badar. 70 orang badriyan, sahabat-sahabat agung yang awal. Jadi beliau adalah seorang tabi'in yang besar, sempat hidup dengan sahabat-sahabat Ahli Badar. Jadi Kathir bin Murrah bin Al-Hadrami, beliau sempat berguru dengan lebih kurang 70 orang sahabat Ahli Badar. Apatah lagi sahabat-sahabat yang lain. Kemudian beliau menulis, kata Abdul Aziz Marwan yang dalam surat tersebut, beliau kata ayyaktuba ilaihi bima sami'a min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahadithihim illa hadith Abi Hurairah fa innahu indana. Kata Abdul Aziz bin Marwan, hendaklah ditulis semua hadis-hadis Nabi yang kamu dengar daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hadis Abu Hurairah. Fa innahu indana, kerana hadis Abu Hurairah kami telah kumpulkan. Jadi Abdul Aziz bin Marwan telah pun mengumpulkan hadis hadis Abu Hurairah yang beliau minta supaya kumpulkan daripada orang lain, kumpulkan riwayat-riwayat yang lain. Kerana Abdul Aziz bin Marwan, beliau tinggal di Madinah Munawwarah dan juga dapat mengumpulkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi percubaan untuk menulis sunnah, mengumpulkan sunnah telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi kenapa tak dikatakan bahawa Abdul Aziz bin Marwan adalah orang yang pertama yang kumpulkan hadis? Syekh jawab, dia kata, lakin la yu'lam hal tammat hadhihi al-muhawalah aw la. Akan tetapi percubaan ini tidak diketahui adakah telah dilakukan, telah disempurnakan pengumpulan tersebut ataupun tidak, kerana tidak diriwayatkan. Diriwayatkan hanya diperintahkan, namun tidak ditemukan catatan tersebut dan tidak diriwayatkan. Hanya diriwayatkan bahawa diperintahkan. Adakah telah sempurna pengumpulan tersebut ataupun masih dalam proses, tidak dibincangkan, tidak disebutkan dalam sejarah, maka ia dikategorikan sebagai percubaan, bukanlah pengumpulan. Bikhilafi muhawalati Umar ibn Abdul Aziz fa innaha tammat wa wuzzi'a ma jumi'a fiha 'ala al-aqalim. Berbeza dengan pengumpulan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, pengumpulan itulah sempurna, iaitu pada zaman Umar bin Aziz dan juga Abu Bakar bin Hazam yang dibuat oleh Az-Zuhri. Pengumpulan itu sempurna, kemudian disebarkan kepada
tiap-tiap iklim, tiap-tiap tempat negara umat Islam. Ini percubaan sebelum Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kata Syekh lagi, wa qad azama qabla dhalika Umar bin Khattab ala an yaktuba sunan. Sebelum Abdul Aziz bin Marwan, bapa Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Al-Khattab telah berazam. Faqad azama qabla dhalika. Sebelum itu Umar bin Al-Khattab, iaitu khalifah yang ketiga, telah pun berazam ala ayyaktuba sunan, untuk menulis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastashara ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asharu alaihi bidzalika. Maka Umar bin Al-Khattab telah meminta pandangan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memberikan pandangan bahawa ianya patut dilakukan. Iaitu sahabat-sahabat kanan Umar bin Abdul Aziz di kalangan Ahlul Halal wal Aqdi memberikan pandangan supaya dituliskan sunnah. Sebagaimana sebelumnya diminta istisyarah berkaitan dengan tarikh hijrah, tentang pengumpulan Al-Quran, beliau juga tanya tentang pengumpulan hadis, iaitu selepas daripada pengumpulan Al-Quranul Karim. Quran dah dikumpulkan pada kita tahu bahawa Quran berzama Abu Bakar diwarisi kepada Umar. Umar juga memelihara Quran tersebut dan mengetahui pengumpulan tersebut. Kemudian Umar cuba mengumpulkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta pandangan sahabat-sahabat yang ada di kelilingnya di kalangan al-mubasysyirin bil jannah, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang menjadi menteri pada zaman Umar bin Al-Khattab, dan mereka memberikan pandangan bahawa supaya patut dicatatkan. Fatafiqa yastakhir Allah syahra. Maka Umar bin Al-Khattab terus menerus beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala selepas istikharah. Dan ini dua istilah yang paling penting. Ketika kita ingin melakukan satu perkara, urusan-urusan, dan kita tak tahu urusan ni adakah baik ataupun tidak, perlu yang kita lakukan adalah selain daripada kajian kita sendiri, kita perlu lakukan istisyarah dan istikharah. Istisyarah minta pandangan ahlinya. Kita nak buat tesis, satu tajuk tesis. Kontak, selain daripada kita buat kajian, hendaklah kita kontak kepada ahlinya, kepada tokohnya. Dan yang kedua istikharah, iaitu minta istikharah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan Umar bin Khattab. Setelah beliau istikharah, beliau istikharah. Bagi orang yang bagi sahabat-sahabat, adik-adik yang nak cari jodoh, itu juga. Selain daripada kita berusaha cari maklumat, kita perlukan istikharah. Tanya orang yang tahu tentang perkahwinan. Tanya tentang orang yang kenal tentang calon kita. Kita cuba minta pandangan orang yang alim dalam urusan-urusan begini, dan yang orang-orang yang memiliki pengalaman, dan juga orang yang alim yang agama. Dan yang kedua adalah istikharah. Kita duduk solat sujud, berdiri solat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan istikharah. Umar Al-Khattab selepas istisyarah dengan sahabat, Umar pun beristikharah selama sebulan. Istikharah Umar untuk tulis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulan. Thumma asbaha yauman, kemudian pada satu pagi beliau pada satu pagi pada hari-hari yang ada, beliau berkata wa qad azamallahu alaihi faqal. Setelah beliau yakin dengan bahawa Allah SWT telah memberikan beliau satu keyakinan selepas istikharah. Faqala, maka beliau berkata, inni kuntu aradtu an aktubas sunan. Sesungguhnya aku telah berniat untuk menulis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni dzakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban faakabbu 'alaiha wa taraku kitab Allah. Kemudian aku teringat pada kaum sebelum kalian, itu di kalangan kaum Yahudi dan Nasrani. Katabu kutuban, mereka telah menulis kitab-kitab yang banyak. Faakabbu 'alaiha wa taraku kitab Allah. Mereka sibuk mengkaji kitab-kitab tersebut dan mereka meninggalkan kitab Allah. Ini yang dilakukan kaum Yahudi. Sebab tu kita tengok Yahudi, mereka tidak sibukkan diri mereka untuk mengkaji Taurat. Mereka sibuk dengan Talmud. Mereka sibuk dengan kitab-kitab yang lain. Begitu juga kaum Nasara. Kitab Bible itu hanya dijadikan sebagai salah satu daripada kitab yang dibacakan keadaan tertentu, namun kebanyakan yang tak pernah disentuh dan tak dibaca. Jadi Umar kata, Umar mengetahui keadaan umat kaum Yahudi, kaum Nasara. Beliau mengatakan bahawa aku melihat kepada keadaan kaum sebelum kalian, di kalangan Yahudi dan Nasrani,
Mereka menulis kitab-kitab dan mereka sibuk kaji kitab-kitab tersebut sehingga mereka meninggalkan kitabullah, iaitu meninggalkan kitab Taurat, isi kandungan Taurat dan Injil. Dan itu yang berlaku pada semua agama. Semua agama, buku-buku kitab suci itu dijadikan sebagai bukanlah suatu sumber yang utama. Itu hanya diambilkan keberkatan. Kalau kita dapati tidak agama, mereka bacakan buku-buku mereka, kitab-kitab suci itu hanya sebagai untuk mengambil berkat atau pada acara-acara tertentu. Wa inni wallahi la ulabbisu kitaballahi bi syai'in abada. Dan sesungguhnya aku, demi Allah, aku tak nak campurkan kitabullah dengan sesuatu sekalipun. Aku tak nak kelirukan kitabullah itu dengan sebarang catatan sekalipun. Jadi Umar bin Al-Khattab akhirnya mengambil keputusan untuk tidak menulis, untuk tidak mencatatkan hadis-hadis Nabi SAW, kerana beliau khawatir, kerana beliau takut bercampur dengan kitabullah dan takut orang meninggalkan kitabullah dan sibuk dengan penulisan yang lain selain daripada kitab Nabi SAW. Sebab tu antara sunnah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, sebelum mereka menghafal hadis Nabi SAW, mereka menghafal kitabullah. Dan inilah matan pertama yang wajib dihafal oleh orang Islam dan wajib diberikan penekanan oleh umat Islam, iaitu menghafalkan anak mereka kitabullah sebelum mereka pergi kepada hadis. Ini satu perkara yang penting. Kita kadang-kadang anak kita dah ajarkan dia ABC, ajarkan dia baca tiap-tiap buku, kita bagi dia tengok segala cerita Doraemonnya, cerita Power Rangersnya, Upin Ipin semua sekali. Namun kitabullah kita dapati bahawa Al-Quran diketepikan. Al-Quran tidak diambil endah. Umar bin Khattab ketika membincangkan tentang persoalan ini, Umar istikharah selama sebulan, akhirnya mengambil keputusan tidak catatkan hadis, takut orang tidak sibuk dengan hadis dan lupakan Al-Quran Al-Karim. Itu hadis dengan Al-Quran. Macam mana dengan keadaan kita sekarang? Dan satu perkataan yang cantik disebutkan Umar di sini. Umar kata, wallahi wa inni wallahi la ulabbisu kitaballahi bi syai'in abada. Demi Allah, aku tidak mahu kitabullah bercampur dengan sesuatu. Maksudnya apa? Umar tak nak Quran bercampur dengan sunnah. Sedangkan kedua-duanya wahyu. Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Namun dalam Islam, mengetahui status satu perkara itu sangat penting. Status satu perkataan, walaupun kedua-duanya baik, Al-Quran adalah wahyu, sunnah Nabi SAW adalah wahyu, dan kedua-duanya mensabitkan syariat. Kedua-duanya adalah sumber kepada syariat Islam. Tetap Umar ingin dipisahkan keduanya dan jangan berlaku percampuran, kerana status itu sangat penting. Zaman sekarang kita dapati ada orang, bila kita katakan bahawa hadis itu tidak sahih, dia kata walaupun hadis tak sahih, tetapi kenapa kita nak tolak sedangkan maknanya baik? Kalau kita katakan ada orang dengan mudah meletakkan kata-kata yang baik, kata-kata yang dikatakan kata-kata yang mempunyai makna yang banyak atau kata-kata hikmah pada pandangan mereka katakan itu hadis Nabi SAW. Ini satu penipuan yang jelas. Sebab tu kita tidak menafikan bahawa sebahagian daripada hadis yang lemah, hadis yang makna yang terkandung, hadis yang palsu, sebahagian daripadanya ada makna-makna yang baik. Namun tidak bererti kita boleh meletakkan dia sebagai pada hadis. Walaupun isi kandungan dalam hadis palsu itu, isi kandungannya benar, tidak salah dengan kitabullah, apabila dapati bahawa hadis itu sanadnya ada seorang wadih hadis, sanadnya ada seorang yang pernah memalsukan hadis itu pada jalan itu, pada sanad itu dikatakan maudhu', hadis palsu. Kita tidak lihat kepada isi kandungannya. Kandungannya itu boleh dibaca untuk pengetahuan, dan juga untuk penilaian, bukan untuk makluman, bukan dimasukkan dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga perlu diketahui status, membezakan antara hadis yang marfu' dengan hadis yang mauquf. Hadis marfu', kata-kata Nabi, itu adalah wahyu dan sumber agama.
Hadis yang mauquf kata-kata sahabat, walaupun bukan wahyu tapi salah satu sumber agama. Sebab tu kita akan baca nanti insya-Allah pada minggu depan. Kita baca tentang jenis pengumpulan hadis. Kita baca perbezaan antara al-musannafat, jawami' dan juga muwatta'at yang menggabungkan, yang mengumpulkan sunnah Nabi bersama dengan kata-kata sahabat. Kenapa mereka letakkan kata sahabat? Cuma yang kita cerita sekarang, status mesti jelas. Hadis Nabi yang marfu' katakan marfu', hadis Nabi yang mauquf katakan sebagai mauquf. Kerana Islam sangat pentingkan status. Kalau ini berkaitan dengan teks, maka samalah seperti zikir. Sebagaimana kita cerita berkaitan dengan teks bahawa ianya kata Nabi atau bukan kata Nabi, makna sahih tak sahih, itu nombor 2. Sama juga seperti zikir. Zikir-zikir yang kita ingin amalkan mesti zikir yang kita ambil daripada yang diarahkan, yang diambil daripada kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala perkataan yang lain, walaupun maknanya baik, dia takkan naik taraf jadi zikir. Takkan naik taraf. Status satu teks itu perlu diketahui dengan jelas. Ada orang dia berzikir dengan satu zikir, bila kita tegur bahawa zikir ini bukanlah zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata maknanya baik. Dia akan jawab, tapi maknanya baik ustaz, kita puji Allah, takkan salah. Puji Allah tidak salah. Tapi menjadikan perkataan manusia sebagai zikir itu adalah salah. Kerana zikir hukumnya tauqifi. Perkataan-perkataan yang kita bacakan jadikan sebagai wirid kita adalah perkataan-perkataan yang kita terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita terima daripada kitabullah. Perkataan manusia yang lain, perkataan-perkataan yang lain termasuk hadis kursi, termasuk hadis Nabi yang bukan daripada bab zikir, tidak boleh dijadikan sebagai zikir. Tidak boleh dijadikan sebagai zikir yang khusus. Betul, zikir khusus artinya zikir yang kita jadikan sebagai wirid. Namun dia boleh diartikan perkataan-perkataan yang baik dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis kursi yang lain boleh dikategorikan sebagai zikir umum, artinya dia bukan zikir, dia adalah perkataan-perkataan yang baik yang boleh diartikan bahawa perkara-perkara yang boleh bawakan kita ingat kepada Allah Subhanahu taala. Namun lafaz zikir mesti datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis yang dikatakan majlis zikir, majlis selawat dan majlis lain tidak boleh dikatakan sebagai zikir kecuali majlis itu majlis yang membincangkan tentang isi kandungan makna yang diambil daripada isi kandungan makna perkataan-perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu majlis zikir bukanlah majlis kita zikir ramai-ramai. Kerana selain daripada kita terima zikir, tahu zikir itu sahih tak sahih, kita juga perlu beramal berdasarkan dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Maka majlis zikir yang dibuat dengan cara yang tak diajarkan Rasulullah, zikir beramai-ramai dan sebagainya, itu bukan majlis zikir yang dimaksudkan. Sebab tu majlis zikir Nabi SAW yang diajarkan Nabi adalah zikir. Dan majlis zikir adalah majlis untuk mengajarkan zikir tersebut. Majlis ilmu seperti kita sekarang, saya ajarkan Al-Quran, ajarkan zikir-zikir. Kerana majlis, bila dibuat majlis, tujuannya untuk mengajarkan. Majlis zikir artinya kita, tuan-tuan hadir dalam suatu majlis, kemudian saya ajarkan kepada tuan-tuan zikir pagi dan petang. Kita ulang kaji makna-makna terkandung dalam zikir pagi dan petang, makna-makna terkandung zikir-zikir solat, makna-makna terkandung dalam makna solat Quran, dalam bacaan-bacaan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis zikir. Kerana majlis zikir itu mesti sama seperti mana yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut perkataan orang-orang yang menghadiri majlis zikir, ketika Nabi sebut keadaan masa tersebut sahabat hadir majlis zikir, iaitu hadis majlis ilmu. Tidak diriwayatkan Nabi SAW mengajak sahabat zikir beramai-ramai. Maka majlis zikir mestilah diartikan dengan majlis zikir sebagaimana zaman Nabi SAW, zaman ketika Nabi SAW mengungkapkan hadis tersebut. Jadi Umar Al-Khattab di sini, kembali kepada teks kita muka surat 144, Umar kata, demi Allah, aku tidak akan mencampur adukkan kitabullah dengan sebarang teks sekalipun, dengan sebarang perkataan sekalipun. Asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, akhrajahu Abdul Razzaq fi musannafihi. Dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab musannafnya.
Kita akan bincangkan insya-Allah tentang bab perbezaan, dan penting tuan-tuan, saya insya-Allah untuk kelas minggu ni penting untuk kita faham sejarah. Minggu depan penting, iaitu cerita tentang perkembangan penulisan sunnah, dan kita akan tahu bezakan antara jenis-jenis penulisan sunnah pada zaman selepas zaman tabi'in, dan sangat penting kelas pada minggu hadapan, iaitu bezakan antara musannafat, jawami', muwatta'at dan kitab sunan dan sebagainya, mustakhrajat sebagainya. Ilmu ni kalau kita tak masuk bidang hadis, kita tak dapat. Yang kita tak buka kitab hadis, tak dapat. Jadi sebaik-baiknya kita dapat bezakan antara musannafat, jawami', muwatta'at, sunan, mustakhrajat dan sebagainya, yang akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Okey. Jadi hadis tadi, asar Umar bin Khattab tadi diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannaf beliau, begitu diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' beliau, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Taqyidul Ilmi. Wa amma ma yurwa anna Abu Bakr jama'aha thumma ahraqaha fala yasih kama dzakara Az-Zahabi fi Tazkiratul Huffaz. Manakala riwayat, terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Abu Bakar mengumpulkan suhuf-suhuf atau mengumpulkan sahifah-sahifah yang menuliskan yang tertulis padanya hadis-hadis Nabi kemudian dibakar, itu tidak sahih. Itu adalah riwayat yang tidak sahih, tidak sabit, sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Az-Zahabi sendiri dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Selepas beliau riwayatkan, beliau kata ini riwayat yang tidak sahih. Dalam kitab Tazkiratul Huffaz, Imam Az-Zahabi riwayatkan satu riwayat daripada Abu Bakar tentang sunnah yang tak disebutkan sini, tapi saya akan ceritakan sebentar lagi. Namun setelah beliau riwayatkan kisah ini, beliau mengatakan bahawa kisah ini tidak sabit dan tidak sahih. Tidak sabit dan tidak sahih. Dan ini riwayat ini diguna pakai oleh sebahagian daripada orang golongan anti hadis untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan dibincangkan juga pada pertemuan akan datang ataupun pertemuan selepasnya insya-Allah. Riwayat menceritakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pada satu ketika pada malam, Aisyah masuk jumpa Abu Bakar. Abu Bakar sedang sibuk dan termenung, sedang membelek-belek buku-buku yang beliau kumpulkan. Beliau kumpulkan kertas-kertas, beliau membelek-belek dan termenung. Aisyah berkata, adakah ada kes yang diajukan pada kamu dan kamu tidak dapat selesaikannya? Abu Bakar kata, tidak. Sesungguhnya aku perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada keesokannya, minta maaf, Abu Bakar tidak jawab. Beliau kata tidak. Pada besok paginya baru beliau jawab. Beliau kata, sesungguhnya aku membelek-belek dan aku lihat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, dan hendaklah kamu kumpulkan sahifah ini dan kamu bakar. Ini riwayat yang palsu, tidak sabit daripada Abu Bakar As-Siddiq, dan saya akan jawab insya-Allah. Saya akan bacakan jawapan ulama berkaitan dengan hadis riwayat ini. Riwayat tidak sahih. Jadi Abu Bakar tidak pernah membakar sahifah-sahifah yang mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar pernah, setelah Abu Bakar kumpulkan Al-Quran, beliau kumpulkan Al-Quran satu mushaf, kemudian ada tulisan catatan tepi, catatan yang bercampur dengan pelbagai kertas-kertas, dikumpulkan, dibakarkan kerana takut kelirukan Al-Quran itu. Ya, itu pernah. Setelah diambil catatan, contohnya ada orang tulis Al-Quran bercampur dengan riwayat dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bercampur dengan tulisan-tulisan yang lain. Abu Bakar ambil Al-Qurannya, minta supaya dicatatkan Al-Quran. Kertas asal yang banyak dibanding muswaddah tadi dibakar. Itu memang pernah diarahkan oleh Abu Bakar. Namun riwayat yang memasukkan bahawa Abu Bakar bakar, kemudian nak cipta riwayat bahawa Abu Bakar juga bakar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebutkan oleh golongan orientalis dan juga golongan liberal, ini satu tuduhan yang satu riwayat yang tidak sahih, dan ia merupakan satu kepalsuan yang diterangkan sendiri oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah. Dan liciknya golongan ini, mereka nukilkan daripada Imam Zahabi riwayat tersebut, dikatakan Imam Zahabi meriwayatkannya, namun mereka tidak menyebutkan bahawa Imam Zahabi menghukumkan riwayat ini sebagai tidak sahih, seperti mana tercatat dalam kitab beliau Tazkiratul Huffaz.
Wa bil jumlati fa inna asr as-sahabah wat tabi'in yu'addu asr at-ta'sis li tadwin as-sunnah fa'ala ma kataba fi zamanihim wa ma naqaluhu hifzan wa riwayatan bana man sannafa fil qarn ats-tsani. Secara umumnya sesungguhnya zaman sahabat dan tabi'in dikira sebagai asr at-ta'sis li tadwin as-sunnah, zaman pengasasan, zaman perletakan batu asas kepada pengumpulan sunnah Nabi SAW. Daripada situlah, daripada suhuf atau catatan-catatan tadilah, maka dikumpulkan ulama datang pada zaman kemudian, pada kurun yang kedua, pada zaman yang akan kita bacakan, pada zaman selepas zaman tabi'in, pada zaman tabi'in dan zaman selepasnya. Daripada catatan asas inilah mereka kumpulkan sahifah, kumpulkan catatan-catatan. Akhirnya mereka dapat menulis hadis seperti mana yang ada pada zaman kita sekarang. Ada hadis yang sahih, ada kitab sahih, ada kitab sunan, ada kitab musannafat, ada kitab jawami', ada kitab muwatta'at, ada kitab mustakhrajat dan sebagainya, jenis-jenis bentuk cara penulisan hadis yang berlaku pada zaman kemudian. Jadi zaman sahabat, kalau saya ingat sekali imbas, pada zaman Nabi SAW ada catatan. Pernah Nabi larang, kemudian Nabi benarkan, atau Nabi larang pada satu keadaan, Nabi benarkan pada keadaan yang seperti mana dibincangkan pada awal kuliah dan pada kuliah yang lepas. Pada zaman sahabat, hadis tadi dicatatkan pada kertas-kertas dan juga pada surat-surat yang berkirimkan antara satu sama lain atau pada sahifah-sahifah. Namun tidak dikumpulkan setempat. Kemudian pada zaman tabi'in, pada akhir zaman tabi'in, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, diarahkan kepada Abu Bakar bin Hazm untuk cari orang yang diberikan tugas untuk kumpulkan. Akhirnya ditugaskan kepada Ibn Shihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Kemudian disalin pengumpulan buku tersebut dan disebarkan kepada umat Islam, disebarkan kepada negara-negara Islam yang berada di bawah naungan khalifah pada zaman tersebut. Dan inilah zaman pengasasan, zaman at-ta'sis, asr at-ta'sis di tadwin sunnah, zaman pengasasan untuk zaman pengasasan kepada pengumpulan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampai di sini perbincangan kita pada malam ini. Pada minggu depan kita akan rujuk pada nota yang sama. Minggu depan saya tak uploadkan lagi nota yang sama, kita akan rujuk, iaitu tentang pada post kali ini mungkin saya cuma up balik tentang perkembangan pengumpulan sunnah selepas zaman tabi'in. Di satu tajuk, saya buat satu tajuk. Bagi siapa yang nak tahu lebih jelas, boleh rujuk kitab Tadwin Sunnah karangan Syekh Muhammad bin Matar Az-Zahrani, yang juga sebahagian daripada kitab yang menjadi silibus bagi pelajar-pelajar hadis di Universiti Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah kita sampai sini dahulu. Sekiranya ada soalan, tuan-tuan boleh kemukakan dalam komen. Sekiranya ada soalan, ada komen dan sebagainya, tuan-tuan boleh kemukakan. Saya tunggu, insyaAllah. Sekarang ni kita dah, sebenarnya masa dah perlu berhenti dah sebenarnya. Tapi saya tunggu sampai pukul 10.45. Bukan atas 10.43. 5 minit. 5 minit untuk menerima maklum balas pada tuan-tuan dan puan sekiranya ada soalan yang ingin dilontarkan. Tuan-tuan, antara bila kita baca tadi, kita jumpa beberapa nama seperti kita jumpa nama Abu Bakar bin Hazm, kita jumpa juga nama Umar bin Abdul Aziz. Nama-nama ini nama-nama penting yang perlu kita kenal mereka. Yang perlu kita kenal mereka. Sebab tu bila kita tengok Umar bin Abdul Aziz, contoh Umar bin Abdul Aziz, kisahnya maklum. Tapi lebih penting pada itu kita tahu Umar bin Aziz, status Umar bin Aziz adalah seorang tabi'in. Sambil saya tunggu soalan tuan-tuan, saya komen sikit sehingga pukul 10.45 saya akan berhenti insya-Allah. Pada 10.45 lagi 5 minit insya-Allah. Sambil saya tunggu respon, saya ni sikit komen luar masih dan kuliah, namun topik perbincangan tambahan. Bila kita jumpa saja nama-nama dicatatkan dalam mana-mana buku ilmu, perkara yang baik, hendaklah kita cari siapakah mereka dan status mereka, terutamanya bila di kalangan nama-nama salaf. Bila jumpa contoh kita dengar nama Sa'id bin Musayyib,
Sa'id bin Musayyib, siapakah dia? Adakah tabi'in ke tabi'in dan salaf pada zaman mana? Sangat penting supaya kita mengetahui bila kita dengar satu perkataan dinukilkan daripada mereka, kita tahu kedudukan perkataan tersebut. Adakah perkataan ini keluar daripada seorang sahabat, tabi'in atau tabi'in? Ini ataupun imam-imam yang datang selepasnya. Cukup penting untuk kita tahu. Dan kemudian kita perlu tahu sejarah kehidupan mereka. Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz kita tengok Umar bin Aziz, siapa guru dia, siapa anak murid beliau. Oh, dia tahu guru dia, rupanya Umar bin Aziz pernah belajar dengan bapa datuk saudaranya yang beliau sebutkan sebagai bapa saudara. Sebab Umar bin Abdul Aziz adalah cucu kepada Umar Al-Khattab, sebelah ibu. Kita tahu bahawa Umar bin Abdul Aziz, mak beliau Laila bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Asim bin Umar anak kepada Umar Al-Khattab. Jadi Laila bin Asim bukan saudara, bapa saudara lah. Jadi bapa saudara. Jadi Umar bin Abdul Aziz pernah belajar pada bapa saudaranya, iaitu Abdullah bin Umar. Sebab Asim juga anak Umar Al-Khattab. Laila bin Asim anak kepada Asim tadi, mak kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz belajar dengan berguru dan sempat hidup bersama dengan Abdullah bin Umar. Kemudian pada satu ketika Umar bin Aziz masih kecil, dia pergi jumpa mak dia, dia kata, aku nak jadi macam pakcik aku ataupun datuk saudaraku. Aku nak jadi seperti disebut khali. Khali itu boleh dirujuk kepada bapa saudara sebelah ibu ataupun datuk saudara sebelah ibu, kadang-kadang disebut sebagai khal walaupun dia pangkatnya jad. Aku nak jadi seperti jadi seperti Abdullah bin Umar kerana alim, kerana kealiman Abdullah bin Umar. Dan perangai Umar bin Aziz mirip dengan perangai sifat Umar bin Khattab, kerana beliau dijaga dalam keluarga ibunya. Kita tahu bahawa Abdul Aziz bin Marwan tinggalkan Umar, dididik oleh guru beliau. Satu kisah yang menarik berkaitan dengan Umar bin Aziz. Guru beliau yang utama yang dilantik oleh Abdul Aziz bayar gaji kepada Salih bin Kaisan, salah seorang ulama besar pada zaman tersebut, untuk jaga Umar bin Abdul Aziz. Dan Salih Kaisan ni antara tugasnya adalah memastikan Umar bin Aziz solat berjamaah di masjid. Tiap-tiap waktu, 5 waktu, Umar bin Abdul Aziz akan solat berjamaah. Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz terlepas solat jemaah. Lambat sampai dia habis solat berjamaah. Jadi Salih bin Kaisan, guru murabbi beliau, iaitu orang yang ditugaskan untuk menjaga Umar bin Abdul Aziz, tanya, apa yang kamu buat sehingga terlewat sampai masjid, sehingga habis solat jemaah? Kata Umar bin Aziz masih kanak-kanak, dia kata apa? Aku tadi lambat sebab sibuk sikat rambut. Mana sikat rambut, trim rambut biar nampak cantik pada zaman kanak-kanak. Salih bin Kaisan kata apa? Disebabkan rambut kamu boleh tinggalkan solat jemaah. Kalau zaman kanak-kanak, kata, sebabkan rambut kamu saja, sebabkan kamu sibuk sisir rambut, sikat rambut kamu, sehingga kamu tinggalkan solat berjemaah. Salih bin Kaisan, kes kanak-kanak tadi tidak hadir solat berjemaah. Apa yang dibuat Salih bin Kaisan? Beliau telah membuat laporan khusus, tulis surat, hantarkan kepada ayah Umar bin Abdul Aziz, iaitu Abdul Aziz bin Marwan, report bahawa anak kamu tertinggal satu waktu salat berjamaah kerana sibuk sikat rambut, kerana terlambat dalam sikat rambut. Ini macam mana didikan sahabat, didikan salaf terhadap anak-anak mereka. Kemudian Abdul Aziz bin Marwan hantar surat, kirimkan surat balik semula pada dia, bahawa beritahu kepada Abdul Aziz, aku takkan bercakap dengan kamu. Kalau aku jumpa kamu sekalipun, aku takkan bercakap kecuali rambut tu kamu botakkan. Disebabkan rambut kamu tinggalkan solat, kamu bercukur rambut tu, dan jangan kembali lagi, jangan buat lagi perkara yang sama. Dendanya, Umar bin Aziz diperintahkan supaya cukur rambut tersebut, kerana rambut tu menyebabkan satu waktu solat Umar bin Aziz tinggal di masjid. Riwayat ni bila saya baca, ingatkan semula, kita bandingkan dengan diri kita, berapa banyak solat jamaah yang kita tinggalkan dan kita tidak pedulikan, dan sungguh jauh keadaan hidup kita dengan kehidupan zaman salaf dahulu. Salih bin Kaisan
adalah guru, murabbi kepada Umar bin Aziz. Begitu juga Umar bin Aziz belajar daripada ulama-ulama besar, iaitu belajar, beliau berguru dengan guru-guru di kalangan ulama sab'ah. InsyaAllah pada kelas akan datang saya akan ingatkan semula, dan bagi saya tak ingat, bagi sahabat-sahabat boleh ingatkan, kita cerita tentang siapakah ulama yang 7, dan saya tadi lupa nak syarahkan ulama 7, ulama Madinah yang 7 fuqaha sab'ah, sangat penting. Siapakah Asyraf Mubasyirin bil Jannah, nama-nama, senarai-senarai nama, siapakah 10 orang dijanjikan syurga. Jangan sampai kita orang Islam bila tanya, siapakah yang 10 orang dijanjikan syurga, kenapa dikatakan 10 orang sedangkan sahabat yang lain juga dijanjikan syurga, dan siapakah 10 orang yang dijanjikan syurga tersebut. Jangan sampai kita orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tak tahu tentang perkara ini, dan kenapa tentang nama 10 orang tersebut, dan kenapa 10 orang, dan tak tahu tentang macam mana dijawab tentang urusan yang sangat simple dalam agama, namun ia dilupakan oleh masyarakat, sehingga kan bila berlakunya tuduhan terhadap sahabat yang dikatakan golongan Rafidah, kita tak mahu nak jawab. Sebab apa? Sebab sekadar 10 orang yang dijanjikan syurga sekalipun kita tak hafal, mungkin sebagaimana kita tak hafal, tak tahu pun tentang khalifah yang 4, mungkin apatah lagi kita nak sebagaimana kita lebih ramai yang tak tahu siapakah yang masukkan oleh ulama 7, ulama fuqaha sab'ah di Madinah Munawwarah, jadi guru-guru kepada Umar bin Abdul Aziz, dan yang merupakan amalan dipanggil sebagai amalan Ahli Madinah. Apa yang mereka putuskan dikira sebagai amal Ahli Madinah yang dipegang oleh Imam Malik rahimahullah. Di kadang-kadang perkara basic begini kita tak tahu, kemudian kita sibuk membincangkan urusan yang lebih tinggi, sibuk dengan pelbagai perkara, sehingga kita menyibukkan diri kita perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan sebab itu ilmu penting, namun mesti dibelajar sejak daripada asasnya, belajar perkara-perkara penting, perkara asas yang wajib kita tahu, wajib kita hafal, dan semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita bermanfaat. Dan saya tak nampak sebenarnya, ataupun tak nampak komen, tapi sekadar ini insya-Allah. Ke ada soalan? Oh, saya tak baca, minta maaf, saya tak baca, saya tak tahu. Okey, clear. Saya tengok soalan. Mohon komen sikit pasal riwayat capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan riwayat capal Nabi. Riwayat tentang capal Nabi, riwayat, kalau saya tak pasti riwayat apa yang dimaksudkan. Kalau dikatakan capal Nabi, ya Nabi pakai capal. Nama capal Nabi bukan satu. Disebutkan bahawa ada beberapa capal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebutkan dalam kitab Fathun, dalam satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama Maghribi, beliau mengumpulkan riwayat berkaitan dengan capal, dan memang disebutkan bahawa lafaz bentuk capalnya menyerupai bentuk yang tersebar itulah, lebih kurang begitu, salah satu daripada capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita tahu, riwayat-riwayat berkaitan dengan kelebihan capal dan sebagainya semua riwayat palsu. Termasuk riwayat yang diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra, ketika Nabi di Mi'rajkan di Arash, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggalkan capal sebelum Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ketika naik di bertemu Allah Subhanahu wa taala di Arash. Ketika itu Nabi cabutkan capal, kemudian Allah minta Nabi pakai capal dan sebagainya. Semua riwayat palsu disebutkan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi, dan beliau menyerangkan tentang, dan saya rasa tulisan-tulisan berkaitan dengannya banyak. Tuan-tuan boleh cek balik, dan saya nampak saudara Abu Talha juga ada post kan, dan di wall saya juga ada sebahagian badannya, tuan-tuan boleh semak. Dan buku berkaitan capal tu ada di sini, saya sendiri ada kumpulkan. Namun semua riwayat berkaitan kelebihan semuanya tidak sahih. Dan kalau sahih sekalipun Nabi pakai capal, maka adakah dia dikira sunnah? Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakai capal, dan sunnah itu bukanlah sunnah berbentuk sunnah qauliyah, ialah bukan sunnah jibiliyah. Sebagaimana Nabi pakai jubah, Nabi pakai yang lain, boleh kita pakai capal, tapi sunnah capal itu di kaki. Kalau kita pakai selipar, pakai capal dengan tujuan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pakai selipar. Pakai sebagai kita ikut sunnah Nabi, seperti kita sunnah capal di mana? Di kaki, sunnah serban di kepala, sunnah jubah di badan, sunnah siwak di gigi, kita bersihkan gigi, dan juga di lidah. Sunnah apa lagi? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ada tempat, ada cara beramal dengannya. Kalau disabitkan kelebihan capal ada sekalipun, capal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak ikut sunnah Nabi dalam bab capal, hendaklah kita ikut cara Nabi.
Iaitu kita pakai capal dengan memulakan sarungkan dengan kaki kanan, dengan kita berjalan, kita solat dengan ni'al, dengan solat di atas. Sekali-sekala kita amalkan solat dengan bercapal atau berselipar dan sebagainya. Ini sunnah-sunnah yang boleh kita amalkan dan kita pakai. Yang pentingnya sunnah, kalau dikatakan sunnah capal, sunnah jibilli, itu sunnah yang bukanlah sunnah berkaitan dengan agama, ia berkaitan dengan kehidupan harian Nabi SAW. Sebagai seorang manusia, kita nak ikut, mana tidak dituntut untuk kita ikut, tapi kalau kita ikut dengan tujuan untuk kerana cinta dan tujuan untuk sunnah Nabi, dapat pahala, ya. Namun sunnah capal itu di kaki. Sunnah capal itu di kaki. Manakala bentuk capal, dibuat lambang capal, kemudian bertabaruk dengannya sebagainya, itu satu perkara yang batil, satu perkara yang mungkar, yang perlu diingkari. Dan saya setuju dengan kawan-kawan yang komen dan juga menulis tentang capal ini dan juga menerangkan kebatilan ini, perkara yang perlu ditentang. Dan saya lihat satu komen hari ini, saya baru tengok video yang mengatakan bahawa menggunakan pakai capal, letakkan lambang capal itu ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak wallah alam, wasilah itu tidak tepat, tidak berapa tepat. Kerana kita pun tidak tahu bahawa, kita tahu bahawa capal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya capal khusus. Apa yang Nabi pakai pada zaman tersebut dipakai juga selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk capal Nabi, bila sabit bahawa Nabi pakai capal demikian, tidak bererti orang lain tak pakai begitu. Sebab itu kita dapati bahawa dalam masyarakat Hindu, minta maaf, saya ini buka pintu di rumah saya, masuklah saya Hindu, dan saya nampak dia keluar masuk, slow sikit lah. Minta maaf. Dalam perayaan kita nampak dalam paduka puja masyarakat Hindu, saya pernah komen dalam perayaan Hindu, ada satu perayaan memuliakan guru dengan memuliakan capalnya dan menjadikan lambang capal itu sebagai satu slogan, satu lambang yang ingati. Jadi kalau kita nampak capal, saya rasa lambang capal itu tidak mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, malah kadang-kadang menggunakan lambang capal itu membawa kepada kerosakan. Kerosakan apa? Ada orang cerita pasal tabarruk. Saya nampak banyak kat Facebook. Cerita pasal boleh ambil berkat dengan lambang capal, boleh begini dan begitu, tersebarnya hadis palsu. Kemudian lambang itu diletakkan, lambang itu pula membawa kepada periwayatan riwayat yang tidak sahih, malah lambang itu menyerupai dengan sebahagian lambang yang telah menjadi pun slogan pada agama yang lain. Maka bab itu kemudian masuk bab tasyabuh selain pada bab-bab yang lain. Manakala kalau dikatakan kami tak nak tasyabuh, kami masukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu ijtihad, namun tetap bagi saya dia membawa kepada keburukan lebih pada kebaikan, dan itulah yang terhasil pada zaman sekarang. Itu yang saya nampak, keburukan jauh lebih besar daripada kebaikan. Kalau sekadar capal, kita tak kisah pun lambang nak pakai. Kenapa ada orang marah? Lambang capal marah, lambang Nike tak marah, lambang Adidas tak marah. Itu lambang betul-betul tak dikaitkan dengan agama. Lambang betul-betul lambang perniagaan tak apa, tapi bila dikaitkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu jelas status satu perkara. Kembali pada apa saya bincang tadi, status itu mesti jelas. Urusan agama atau urusan perniagaan. Kalau berniaga, katakan berniaga, buat logo khas perniagaan. Sebab tu ada orang keluarkan satu lambang Yusti di Jordan. Dia kata bentuk capal terbalik. Itu lambang Yusti, tak ada masalah pun. Nak letak lambang apa sekalipun. Tapi oleh kerana lambang capal ini digunakan pakai untuk menjadi wasilah kepada banyak kerosakan seperti mana riwayat hadis palsu, dan digunakan sebagai wasilah. Kita ada video, kita nampak budak-budak datang cium dengan lambang capal tersebut, ramai-ramai beratur cium dan sebagainya, dan banyak kerosakan yang lain. Maka kita melarang itu lebih baik dalam bab sadduz zara'i selain daripada bab tasyabuh. Kalau kata tidak tasyabuh sekalipun, dia paling kurang dia masuk dalam bab sadduz zara'i, iaitu menghalang jalan kepada kerosakan, menghalang jalan kepada berlakunya kerosakan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekadar ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu dari kelemahan saya sendiri sebagai manusia, dan kelemahan tersebut saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampunkannya dan menerima kebaikan-kebaikan yang ada, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita bertemu kat dunia. Semoga Allah temukan kita di hari akhirat, insya-Allah. Sekadar ini,
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.